Alhamdulillah, syukur kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menambah ilmu, iman dan amal pada hari ini. Sebagaimana yang kita sedia faham, dalam setiap hari ribuan orang di seluruh dunia ni dijemput kembali ke alam barzakh sana. Maksudnya matilah. Tiap-tiap hari ribuan orang mati seluruh dunia, termasuklah di tempat kita ni. Jadi kita sangat bersyukurlah kerana hari ini kita belum dipilih untuk mati. Masih ada peluang lagi nak tambah ilmu, iman dan amal dalam majlis-majlis ilmu, insya-Allah. Setiap hari juga ada orang yang semalamnya sihat tapi hari ini sakit. Dah tak boleh nak tambah ilmu lah, tak boleh nak tambah iman lah, tak boleh nak tambah amal dah dalam majlis-majlis. Begitu juga setiap hari di dunia ni ada saja orang hilang anggota, sama ada kerana penyakit ataupun kerana kemalangan. Semalam ada kaki, hari ni dah tak ada kaki dah. Dia susah dah nak datang ke majlis-majlis ilmu. Kalau tak kena musibah-musibah macam tu pun, ada juga orang yang semalam hati dia dekat dengan agama. Kalau semalam tu ada majlis agama tu, dah tentu dia boleh sampai. Tapi dalam sehari je Tuhan ubah, hari ni dia rasa malas. Begitu juga ada orang yang semalamnya dia rasa tenang, tapi hari ni dia datang resah. Yang menyebabkan ilmu, iman dan amal dia sukar nak meningkat. Jadi kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini kita diberi peluang untuk tambah ilmu, iman dan amal kita dalam majlis yang tidak seberapanya ini. Jadi kita mengharapkan agar Allah Subhanahu Wa Taala dia mengekalkan segala kesihatan, segala kemahuan, segala ketenangan yang ada pada kita ini berterusanlah untuk hari-hari yang akan datang. Dihadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, menelusuri jalan-jalan, lorong-lorong yang sudah dirintis oleh Imam Al-Ghazali, marilah sama-sama kita mengimbau kembali, merefresh, mengimbas kembali pelajaran kita, ingatan kita terhadap pelajaran yang lepas. Sebenarnya mengimbas kembali ini dia ada banyak, dia punya kelebihan. Bila imbas kembali ni, kadang-kadang orang yang nak bercerai pun tak jadi bercerai. Saya dulu pernah ada satu kes, dua orang suami isteri ni nak cerai sungguh-sungguh dah ni. Dia datang jumpa saya. Masa tu saya pun budak-budak lagi, tak apa tahu juga macam mana nak counselling orang nak bercerai kan. Kita pun baru-baru belajar agama. Jadi gerak yang sampai masa tu kita kata, nanti dululah, hold dulu, jangan bercerai lagi, ambil masa sekejap, ingat balik macam mana susah senang masa mula-mula kenal, susah senang masa nak kahwin, suka duka, seronok tak seronok masa mula-mula nak dapat anak dulu, masa mengandung, masa mula dapat anak. Ambil masa, ingat balik benda tu. Sama balik dulu, ambil masa, imbas dulu. Upaya menjadi yang tu. Esok tu, hari tu dua-dua terpisah lah. Suami balik rumah dia, isteri balik rumah mak. Esok tu suami tu pergi ambil elok. Sebab dia ingat balik tu, zaman dia susah payahnya bercinta, susah payahnya kahwin tu, dia ingat balik yang tu, dia datang satu perasaan, kata okey lah kalau pisah. Atas dasar tu je. Jadi kita imbas kembalilah supaya pengajaran dalam kuliah yang lepas tu dapat kita refresh balik. Antara benda yang kita sentuh yang utamanya ialah adab-adab belajar. Sebelum ini kita sudah melihat 4 adab belajar. Hari ini pun nak sambung adab yang keempat, dan kalau sempat adab yang kelima. Adab belajar ni sebenarnya ada banyak, tapi Imam Al-Ghazali dia kata semuanya tersimpan, terumpun dalam 10 kata-kata, dalam 10 perkara. Adab belajar yang pertama, kita hendaklah mensucikan hati. Bila dah sucikan hati ni, pelajaran tu dia senang dapat. Kita bagi contoh yang mudah, cawan berkarat lah. Kita ulang lagi contoh ni. Kalau cawan tu dia dah bersih dah dalam dia, kita masukkan air kosong, penuh cawan. Tapi kalau cawan tu tadi dia penuh dengan kerak-kerak daripada kopi, daripada gula, daripada susu, kita tuang air masak, dia masuk juga, tapi masuk tak banyak lah. Sebab kerak tu tadi dah ada di dalam tu. Jadi kalau kita sucikan hati kita, insya-Allah pelajaran ni dia lebih mudah dapat lah, lebih mudah faham. Dia punya roh pelajaran tu masuk ke dalam diri kita. Jadi timbul permasalahan pula.
Adakah orang-orang yang hatinya belum suci maka dia ni tak layak datang ke kuliah, ke pengajian? Orang-orang macam itu pun dia kena datang juga. Sebab apa? Sungguh pun hati dia tu macam cawan yang berkarat tadi. Tapi kalau kita tuang air masuk, lama-lama karat tu dia akan pecah juga. Lama kelamaan dia akan bersih juga cawan tu. Cuma ambil masa lama lah. Jadi bila hati kita suci, mudah dapat ilmu dan akan berlaku perubahan tingkah laku pada diri kita. Tingkah laku ke arah yang lebih baik. Kalau kita ada banyak ilmu pun, tapi ilmu tu dia tak boleh nak merubah kita ke arah yang lebih baik. Jadi pelajaran tu macam sia-sia. Kan ada orang ilmu banyak, tapi dia punya amalan tu nampak macam tak standard punya ilmu dia. Ada orang pula ilmu sikit, tapi bagus kita tengok dia. Jadi adab yang pertama, kita hendaklah mensucikan hati. Adab belajar yang kedua, ketika belajar kita hendaklah mengurangkan hubungan dengan urusan duniawi. Kalau dalam konteks kita ni, masa belajar kena bagi tumpuan, bagi tumpuan. Kemudian kita lupakan sekejap urusan-urusan yang lain. Dan sekiranya ada apa-apa masalah, ada tanggungjawab, ada beban, ada stres yang sedang kita alami, kita letak sekejap. Kita bagi tahu dah hari tu. Memanglah semua orang pun dia ada masalah rumah tangga, masalah kewangan, masalah kerjaya, masalah pelajaran, masalah maruah diri, macam-macam lah. Tapi kalau masa belajar pun kita duk fikir benda tu, dia payah nak masuk lah. Kan Imam Ghazali kata dalam hati manusia ni dia tak boleh ada dua hati, tak boleh bercabang. Jadi kita letak sekejap. Macam buku lah, kita bagi contoh hari tu. Kalau kita duk ngusung buku ni ke mana-mana, apa kerja pun tak boleh buat. Jadi kita kena letak juga sementara sekejap. Letak sekejap, kita buat kerja lain, sekejap usunglah balik. Kalau kita duk tanggung kita punya stres, beban dalam otak kepala kita ni, memang apa pelajaran pun tak boleh masuk lah. Tu yang